Tetapi para ulama menggariskan kaedah penting. Apakah hukum boleh terbit daripada mimpi jumpa Nabi? Tentang mimpi, sikit cerita pasal mimpi sikit sebelum kita masuk tajuk. Boleh jadi tak masuk tajuk ke? Boleh. Boleh jadi juga. Tentang mimpi ni kan, apa fungsi mimpi jumpa Nabi SAW? Apa fungsi mimpi jumpa Nabi? Dalam hadis, Nabi SAW sebut, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatashabbah bih. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka seperti dia melihat aku. Kerana syaitan tidak menyerupai aku. Dalam hadis, Nabi SAW sebut. Okey, itu satu. Artinya, mimpi berjumpa dengan Nabi SAW adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang Allah nak. Allah bagi kepada siapa yang Allah nak. Tidak semertinya ahli ibadat. Kadang-kadang Allah bagi kepada ahli ibadah. Kadang-kadang Allah bagi kepada para sahabat Nabi SAW. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang buat maksiat pun untuk mengetuk pintu hati dia supaya dia bertaubat. Jadi mimpi, ramai orang dengan kepelbagaian cara hidup mereka yang berbeza-beza, mereka bermimpi jumpa Nabi SAW. Tetapi para ulama menggariskan kaedah penting. Apakah hukum boleh terbit daripada mimpi jumpa Nabi? Pandangan Ibn Hajar sebut dalam Sahih Bukhari, tak boleh. Ini samalah yang disebut seperti yang disebut oleh kenyataan MKI ini sama. Tak keluar hukum daripada situ. Ini betul. Tak keluar hukum. Kenapa tak keluar hukum? Sebab hukum hanya keluar daripada dalil-dalil yang syarat hadis tadi tu syaratnya ketat. Hadis-hadis yang sahih, dari situ hukum dikeluarkan. Bukan mimpi. Mimpi pengalaman peribadi. Hukum tak keluar daripada situ. Dan apakah pengalaman peribadi setiap orang ini mesti diikuti oleh orang lain? Tak mesti. Orang lain tak mesti ikut. Kita mesti ikut Al-Quran, mesti ikut sunnah. Mimpi orang kita tak dimestikan untuk ikut. Untuk orang yang bermimpi tu, apakah mesti dia ikut mimpi itu? Tidak dimestikan. Terutamanya kalau mimpi itu melibatkan sesuatu yang bercanggah dengan syarak. Kadang-kadang Ibn Sirin sebut, syaitan tak menyerupai Nabi. Tapi orang jahil sebahagiannya, dia anggap itu Nabi. Tapi itu bukan Nabi pun. Maka membawa syariat-syariat yang baru, lalu dia pun ikut. Ini berlaku banyak dalam aliran-aliran tarikat, sufi dan sebagainya. Datang ajaran-ajaran baru yang dia claim bahawa dia jumpa Nabi dalam mimpi, Nabi SAW bagi kat dia, dia ikut. Ini kena berhati-hati. Amalan baru tak boleh main daripada mimpi. Kalau kita lah siapa-siapa tidur malam, dia mimpi, ada satu makhluk datang, dia kata dia tu Nabi. Contohnya, makhluk tu kata dia Nabi. Lepas tu dia beritahu, untuk hang special mulai esok. Sebab hang rajin mengkiawai, hang semayang subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Ganti. Ini tak boleh ikut. Itu adalah gangguan syaitan. Syaitan yang kacau dia. Ini tak boleh ikut. Kalau merubah syariat, tidak dimestikan untuk ikut. Tapi di mana kepentingan mimpi-mimpi ni? Kepentingannya adalah apabila kita berada dalam dilema antara dua keputusan. Nak buat ni ke, nak buat lagi satu. Kemudian kita bermimpi jumpa Nabi SAW. Dan dalam mimpi itu Nabi SAW tunjuk kepada kita untuk buat satu keputusan antara dua ni. Lalu kita pilih keputusan itu. Maka ini, kalau isu yang macam ini, mimpi begini telah berlaku kepada ramai orang-orang yang soleh. Dan mereka telah mengambil keputusan mengikut isyarat daripada mimpi itu. Jadi mimpi yang begini, jumpa Nabi SAW, keadaan macam ni, istikharah, fikir panjang, lepas tu mimpi jumpa Nabi. Nabi SAW beritahu buat keputusan yang begini. Lalu dia pun buat. Mimpi ni, fungsi dia untuk kuatkan kita, yakinkan kita dengan keputusan yang kita buat. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Apabila dia nak keluar pergi ke Karbala, ramai yang menahan dia di kalangan sahabat Nabi SAW. Tapi dia nekat. Sayyidina Husain nekat untuk keluar ke Karbala dan dia buat keputusan untuk keluar. Ternyata di sudut politik, keputusan itulah yang menyebabkan dia dibunuh. Dia dibunuh di situ. Apakah mimpi, kalaulah dia, mestilah dia mimpi jumpa Nabi, dia tahu muka Nabi SAW, macam mana dia duduk dengan Nabi?
Tapi apa fungsi mimpi itu? Mimpi itu untuk memberi ketenangan kepada dia untuk firm dengan keputusan yang dia nak buat. Sebab akhirnya perkiraannya bukan sekadar di dunia. Boleh jadi kita nampak dia terbunuh. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Allah tentukan sebab dan detik dia kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia baik. Jadi mimpi itu untuk dia baik. Walaupun pengakhirannya dengan keluar itu dia telah dibunuh. Walaupun ketika dia keluar itu dia dihalang oleh ramai sahabat, tapi mimpi itu mungkin baik untuk dia. Maka dia ikut apa yang datang daripada mimpi itu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kan kita sebut bila kita baca sirah Sayyidina Uthman, apabila Uthman radhiyallahu anhu hari terakhir sebelum kematian dia, pada hari kematian dia, dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Uthman, "Sum tuftir indana." Puasalah kamu pada hari ini, engkau akan berbuka puasa bersama dengan kami. Dengan mimpi itu, Sayyidina Uthman membuat dia puasa pada hari itu, dia baca Al-Quran, dan hari itu dia dibunuh. Mimpi itu baik untuk dia. Untuk tenangkan jiwa dia. Untuk sebagai persediaan awal kepada dia, gambaran yang dia akan diserang oleh orang dan dia akan dibunuh pada hari itu. Sama juga dengan Imam Al-Bukhari, dia mimpi membuang kotoran daripada Nabi SAW. Maka dia tafsirkan mimpi itu bahawa dia akan tulis hadis Nabi SAW dan menghilangkan kepalsuan daripada Nabi SAW. Daripada mimpi juga. Maka sudut ini, mimpi telah memberi kesan kepada banyak orang soleh. Apabila mereka berada di antara dilema nak buat dua keputusan. Yang ni ke, yang lagi satu. Tapi dalam masa yang sama, mimpi itu untuk mereka. Bukan untuk orang lain untuk diikuti. Jadi kalau mimpi-mimpi beginilah contohnya lah mimpi kalau nak bincang tentang mimpi Tuan Guru Haji Hadi untuk damaikan sunnah dan syiah dan sebagainya. Mungkin dia nak buat keputusan itu dan dia mendapat mimpi itu dan dia firm dengan keputusan dia. Okeylah untuk dia. Itu dia lah jawapan dia. Untuk dia itu okey. Apakah dimestikan untuk semua orang ikut? Tidak. Tidak dimestikan semua. Apakah dimestikan untuk semua orang bantah dia? Pun tidak juga. Tak ada keputusan tidak melibatkan orang lain pun. Ada orang kata Syiah ni jahat. Syiah ni jahat, jangan percaya Syiah. Macam mana pun depa tetap akan jahat. Apabila dia ada ruang, dia akan bermusuhan dan dia akan memerangi Sunni bila dia ada ruang. Itulah yang berlaku di Syria. Bashar Assad ketika dia hampir jatuh, dia ditolong oleh Syiah dan juga ditolong oleh Iran untuk hentam Muslim. Betul? Fakta tu betul. Kalau orang berpegang begitu, dia menganggap aku tak mau terima mimpi ni, aku tak mau pakai. Pegang pula dengan pengakuan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. So Al-Qaradawi kata kesilapan yang dia buat adalah dia buat takrib, mendamaikan antara Sunni dengan Syiah. Itu antara kesilapan besar yang dia buat yang akhirnya dia tarik balik. Yusuf Al-Qaradawi sebut pendirian ulama Saudi pada ketika itu lebih tepat, iaitu pendamaian ni tak membawa ke mana pun. Dia tersilap kerana dia percaya dengan pendamaian itu. Okey. Kalau orang nak pegang pandangan yang macam ni, okey, dia boleh pegang pandangan yang macam ni. Tapi bagi orang yang nak pegang sebaliknya, kalau orang yang pegang sebaliknya, yang kata, tak, Yusuf Qaradawi dia gagal, tapi usaha ni akan berjaya, terpulang lah. Kalau orang kata, memanglah dia dah gagal, tapi itu kegagalan dia, orang lain belum tentu gagal, akan berjaya. Masing-masing boleh buat keputusan. Cuma persoalan yang lebih penting adalah, perlukah mimpi seseorang ini menjadi tajuk utama yang dibincang dalam mesyuarat yang besar? Tak ada keperluan kot. Apatah lagi kalau mesyuarat tu untuk nak dibuat tu tujuan nak menjatuhkan orang tu, lagilah tak ada keperluan. Orang kata mimpi ni patutnya jangan cerita ke orang. Ini urusan masing-masing lah. Ada orang dia rasa dia tak perlu bercerita, dia tak cerita. Ada orang dia rasa dia perlu bercerita, dia cerita. Itu penilaian masing-masing. Manalah kita tahu orang tu dia cerita tu untuk riak ke, dia cerita tu sebagai satu perkongsian semata-mata nak mencerita, kita pun tak tahu hati sanubari setiap orang. Ala kulli hal, itulah sedikit sebanyak yang berlaku yang beberapa hari ini panas dibincangkan, yang sepatutnya tak dibincang pun lah. Itu bukan satu isu yang perlu dibincangkan. Baik.